join Prof Mahaya punya circle. Prof Mahaya also, Bonda Prof also tekankan supaya kita kosongkan balang kehidupan kita. Lebih kurang lah, maksudnya kita kalau kita nak berjaya, kita kena bersihkan hati kita dulu, and then barulah rezeki senang melekat. Every hour saya akan remind myself lah. And then yang kedua, solat tahajud. Solat tahajud sebenarnya saya dah nak amal daripada 6 tahun lepas lagi, macam saya cakap. Cumanya saya tak pernah boleh bangun sebelum subuh. Itu bezanya. Tapi selepas saya join 7am Club yang Prof Mahaya buat, hidup saya berubah 360 darjah. Sebab yang pertama, saya boleh ubah waktu tidur saya. Kalau sebelum ni saya very patient punya orang, saya suka kerja lewat malam, tak settle kerja saya takkan tidur. And then sebab dia dah bertahun-tahun, seingat saya dari saya tingkatan 4 lagi. Sebab kalau saya dah pergi sekolah masa saya tingkatan 5, saya pergi sekolah, Cikgu Izani, cikgu disiplin sekolah saya, bagi tahu mak saya suka tidur dalam kelas. Sebenarnya saya tertidur. Saya tertidur tanpa saya sedar. And then memang kita terkejut lah kan kalau meja tu bergerak. Sebabnya saya tidur lambat. Masa tu juga kita dah ada handphone semua, dah teknologi kan. And then terbawa-bawa sampai saya masuk U. Sampai sekarang saya memang tidur lambat. Dah jadi habit. Tapi selepas jumpa 7am Club, saya boleh ubah cara tidur saya. Kalau orang cakap kita kena ubah mindset dulu. Mindset tu saya dah set bertahun-tahun dah. Tapi tetap tak boleh. Tetap saya bangun lambat dan tidur lambat juga. Kalau subuh tu memang subuh gajah lah. Lepas tu saya jumpa 7am Club. Prof ajar tidur sebelum pukul 12. Sebab tidur 1 jam sebelum pukul 12 bersamaan dengan 2 jam. Jadi saya cuba ubah habit saya. Masa birthday saya 26 hari bulan 10 2020, saya hanya minta doa supaya saya dapat berubah lebih baik. Saya tak nak apa-apa. And then saya buat dengan saya bersedekah dan niat. Itu saya rasa miracle lah juga. Kita bersedekah sambil kita niat apa kita nak. Sebab sedekah tadi saya suruh suami saya juga. Dia tanya saya nak hadiah apa. Saya cakap hanya doakan saya dan sedekah dekat orang dan doakan saya supaya saya berubah. Alhamdulillah sampai sekarang memang saya akan bangun sebelum subuh. Dan kita boleh solat tahajud lah. Solat duha, zikir. Zikir pun yang saya dah amalkan, contoh subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang tu basic lah kan. At least kalau kita lepas solat kita zikir je tu. At least 33 kali guna jari kan. 1, 2, 3, 4. Boleh google zikir guna jari. Saya pun baru tahu 6 tahun lepas lah macam kita start nak cari ilmu macam tu. Selepas tu doa, of course lah kita berdoa. And then saya ada buku doa. Which one? Yes, buku hijau. Buku doa yang saya paling suka sekali. Saya pun tahu daripada Bonda Prof bangun pagi selepas solat subuh akan mengaji. Mengaji biasanya saya baca Yasin dan surah Kejayaan. Tapi belum jadi amalan lagi lah. Surah Kejayaan tu, Yasin tu, sebab dia ada keistimewaan surah Yasin kan. Keistimewaan surah Yasin. Surah Yasin. Sesiapa yang membaca surah Yasin pada permulaan hari, maka segala hajatnya akan dipenuhkan. Hadis riwayat Darimi. Jadi kita cuba. Sometimes kalau lagi satu apa yang saya belajar dengan Bonda, kita perlu ada me time dengan kita punya pencipta lah. That's why kita, if you win in the morning, you will win all the day. Saya pegang kata next adalah
kita mendoakan orang lain. Sama, actually maksudnya sebelum ni saya dah tahu pasal buku ni dah 6 tahun lepas. Apa kita punya ni lah, amalan menjemput rezeki. Tapi kita sebagai manusia ni kita lupa. Selepas saya join 7am Club, setiap hari bonda akan zas. Jadi sesiapa kalau rasa nak berubah, saya sangat sarankan untuk join 7am Club, iaitu Prof Muhaya, Prof Dr. Muhaya. Boleh like page setiap hari, every morning 7am. Dia akan bersiaran langsung dengan Abu Talib, KK, ketua kelas. Kita mendoakan orang lain. Contoh, macam saya tengok bonda dia duduk penthouse tau. Penthouse, kita tahu kan kondo yang ke atas sekali kot. Saya tak tahu, saya tak pernah pergi. Tapi saya, bonda selalu bagi tahulah apa beza orang duduk penthouse dengan orang duduk basement. Kita jangan duduk basement. Duduk basement tempat pembuangan sampah. Maksudnya darjat lah kot. Bonda dia duduk penthouse, and then dia tengok dekat bawah tu banyak rumah kan. Every morning dia akan mendoakan orang lain. Kita nak berjaya, kita kena follow orang yang berjaya. That's why bila saya kat rumah saya, every morning saya akan buka tingkap. Memang untuk ambil udara pagi satu. And then orang yang pergi bekerja, lalu lalang, kita doakan dia. Mendoakan orang lain, malaikat doakan kita. Lepas tu sedekah. Sedekah subuh. Power of sedekah subuh kelebihan sedekah subuh. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Allah, gantikan yang lebih baik bagi orang-orang yang infak di subuh hari. Ya Allah, berikan kerosakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya satu hadis dari Abu Hurairah tu, dia suruh gantikan yang lebih baik bagi orang yang infak di subuh hari. Sedekah subuh lah. Maksudnya takkan miskin kan orang yang bersedekah kan. Sekarang nak sedekah online je. Kalau tak boleh online, ya, saya dengan ustaz-ustaz ajar suruh buat tabung. Bukan ustaz ajar, masa saya pergi MKK tu, Dr. Aziza Osman dah ajar pasal sedekah semua. Saya tengok semua orang berjaya, amalan dia sama sahaja. Kita kena sentiasa positif. Sebenarnya apa yang kita fikir tu, Dr. Azizan cakap, doa. Jadi, macam Anthony Robbins bagi tahu, saya mula memahami bahawa setiap kegagalan saya pada masa lalu sebenarnya adalah asas kukuh yang membawa saya kepada kehidupan yang saya nikmati pada hari ini. Sebab saya selama selepas berkahwin, saya pindah dekat KL, saya 5 kali pindah rumah. Disebabkan owner jual rumah ataupun first kali kita orang duduk kondo, Banjari Akot, sewa 1,200 bulan. Lepas tu sebelum ni duduk kat kampung, mana menyewa. Ingatkan 1,200 tu okey lah. Tapi kalau masa tu bisnes sendiri, ada anak lagi, sewa rumah, lepas tu lagi makan, kos sara hidup yang tinggi. Lepas tu kita orang pindah ke Taman Wilayah Selayang. Dekat situ setahun sahaja, owner jual rumah. Lepas tu tak ada pilihan, kita pun minta, kebetulan ada rumah sebelah tu, owner baru meninggal. Jadi dalam proses harta pusaka, urusan pusaka, jadi kita pindah sementara. Kita dah tahu sementara, tapi sementara kita cari rumah juga. Sebab masa tu saya dah target kok mana nak belilah rumah juga, sebab I tak larat nak berpindah randah. Tapi masa tu kewangan tak mengizinkan, kita orang punya loan tak approve, tak boleh, tak layak. Lepas tu berpindah lagi dekat atas kedai. Saya duduk tingkat 3. Masa tu saya hari pertama lahirkan anak saya, Umar. Anak kedua saya lahir. Hari pertama balik daripada lahir tu, sebelum lahir tu duduk rumah lama lagi, sakit perut kat rumah lama. Balik hari pertama Umar lahir tu dah kat rumah baru dah, tingkat 3. Suami saya angkat, naik tingkat 3, masa tak turun-turun dah lah sebab dalam pantang kan. Jadi
Ya, macam best, tapi setiap pengalaman orang berbeza-beza. 3 tahun paling lama saya duduk kat situ, 3 tahun. Umur 3 tahun, di tahun lepas 3 tahun, bulan 5 3 tahun baru pindah dekat rumah sekarang lah. Bulan 8 baru pindah. Bulan 5 baru boleh ambil kunci sebab PKP. Rumah sepatutnya dapat kunci bulan 3, tapi PKP bulan 5 birthday rumah baru dapat kunci. Renovate semua bulan 8 baru masuk. How hard saya sampai sekarang rasa sakit tubuh lagi sebab Umar dengan Puteri dua-dua kecil, jadi saya very struggle turun naik turun naik tingkat. Kita duduk tingkat 2 tapi ground floor, first floor, second floor, kira 3 tingkat jugalah. Sakit habis tubuh sebab duka Umar lagi sampai Umar 3 tahun. Sebab Puteri pun kecil lagi, jadi dia pun stay. Kalau dukung adik, dia pun nak dukung juga. That's all.